Ya. Oh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Okey, selamat pagi. Selamat pagi Tira. Selamat pagi. Okey. Alright, dah lama dah kita tak live ni. Betul. I mean like saya ni first time saya live lah, tapi okey je, no worries. Cool je, chill je. Okay, so today, hari ni kita nak sembang pasal apa Tira? Okay. So sebelum tu kita intro yang proper lah. Tadi macam dia termasuk kan. Termasuk kan, tiba-tiba. Okay. Kita terkejut pula. Okay. So hi semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay. Harap semua yang tengah menonton ni dalam keadaan yang sihat sejahtera lah kan. InsyaAllah. Sihat hari ni? Amin, sihat alhamdulillah. Nervous sikit je. Okay. So setelah sekian lama kita menyepi tau Muiz. Sebelum-sebelum ni kita memang sangat aktif lah buat FB Live apa semua kan. Betul. So setelah sekian lama kita menyepi sekejap, okay. Finally hari ni 4 hari bulan 1. Yes, tahun yang baru. Betul. Kembali semula FB Live kita untuk Johmatika University. Betul. College. Mana lagi? GUC lah kita. Betul. So macam nak tanya sikit lah, ada siapa-siapa tak yang tengok ni rindu, maksudnya rindu FB Live kita ke? Tapi kalau tak rindu tak apa, saya rindu. Sebab apa? Sebab dekat platform ni kan Muiz, adalah salah satu platform yang mana kita banyak perkara yang kita boleh kongsi sebenarnya. Dekat sini lah platformnya kan, yang kita boleh, walaupun kita tak boleh nak interact one to one, face to face, tapi at least kita rasa tak keseorangan. Sebab nanti kita akan ada komen-komen, betul kan? Okay. So sebelum apa-apa, okay, kita tengok dulu video yang telah disediakan. Okay? Realisasikan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Johmatika, kejayaan di tangan anda. Johmatika, GUC. Johmatika, kehidupan lebih bermakna. Johmatika, GUC. Okay, so sedap tak lagu tadi? Enjoy tak lagu tadi? Rasa tak nak nari kan? Okay, untuk pengetahuan korang lah, saja nak share sikit info. Okay, lagu tu dinyanyikan oleh Dina Nazir kan? Dina Nazir kan? Dina Nazir kan bersama abang dia. Okay, so famous jugalah. Jangan tak famous pula, famous. Okay. Okay. So, kita nak masuklah kepada topik kita hari ni. Okay, sebenarnya hari ni kita nak sembang pasal azam tahun baru. Okay, kita dah masuk tahun baru, tahun 2022. Kita nak sembang santai saja. Kita tak ada macam nak formal-formal sangat lah. Kita FB Live kita santai-santai saja. So, nak sembang pasal azam tahun baru. Okay, apa azam tahun baru korang? Okay, nak tahu jugalah macam mana kita ni cakap pasal azam ni kan. Okay, banyak azam tu sebenarnya. Ada orang tu dia azam nak kurus, ada orang tu azam nak kahwin. Perempuan lah kan, azam nak kahwin cepat. Obviously lelaki tak payah kahwin lah. Lelaki dia nak macam nak stable dulu, dia macam nak kata nak ada kerjaya dulu, nak beli kereta, nak beli rumah. Yelah sure? Of course. Saya tak sure. Okay. Habis tu perempuan tak payah beli rumah, kereta semua lah. Orang kata perempuan ni ditanggung lelaki.
Tapi di zaman sekarang tidak ya. Okey, Muiz ni dia memang suka melalut sikit, tapi tak apa. Tahun baru, minggu baru, hari baru dan semestinya macam Muiz cakap tadi, azam baru. Okey. So tanpa membuang masa kan, kita buka sesi FB Live hari ni dengan tajuk Hello 2022. Apa Hello. azam tahun baru? Okey. Okey. So bersama dengan kami berdua pada hari ni. Dua je, tak ramai pun. Host FB Live hari ni saya Tira dan ni kawan saya. Muiz. Muiz. Yes. So Muiz, kalau kita nak cakap pasal azam ni kan, dia macam terlampau banyak kalau nak list down dia satu-satu kan. Betul, So, banyak sebenarnya. betul. Nak kata list down satu-satu macam saya cakap tadi. Kita ada azam, yelah nak kurus, azam nak sador lah, laki kan. Biasalah, dia azam nak sador tu daripada tahun 2009 lagi dah. Ni dah 2022, tak sador pun. Awak cakap pasal awak ke sekarang ni? Tak, saya sador. Tengoklah saya. Sador. Okay. So, macam-macam lah kata nak cakap pasal azam ni kan. Okay, cuma kita nak cakap hari ni kan. Okay. Apa korang rasa lah kan, okay, apa jenis-jenis azam tahun baru yang korang pernah dengar lah dan macam klise lah nak kata kan. Okay, yang biasa kita dengar azam nak kahwin, okay, biasa nak dengar azam nak sador. Azam apa lagi, Tira? Dari segi kerjaya mungkin, contohnya kalau macam tahun lepas kita kerjaya kita mungkin bukan pilihan hati kita. So mungkin tahun ni tahun baru, permulaan baru. Itu kebiasaan kerjaya ni, kata nak kata kerjaya ni susah nak dapat yang mana kita suka kan. Betul, tapi itu adalah azam setiap orang sebenarnya. Walaupun tak dapat tapi kita cita-citakan juga benda tu. Betul. Sebenarnya kalau dapat itu adalah rezeki kan. Betul, insyaAllah rezeki lah. Betul? Cuma kita kena usaha lah kan. Betul. Okay, so kalau korang ada macam pendapat ke, macam kata okay lah, apa azam tahun baru kan, yang macam jenis-jenis azam kan, cuba korang komen ataupun kat bawah lah kita nak tengok juga. Okey, azam nak kaya. Allah, siapa tu? Okey, kita ada komen. Nak baca komen sikit je lah kan. Ada komen dari Azila Abdullah. Azam saya nak kaya. Okey, insyaAllah saya doakan. Betul. Besok bangun tidur kan penuh duit dalam bilik. InsyaAllah. Itu macam Makbul. cerita jutawan fakir Jutawan fakir. Tapi tak apa, betul. Bukan dia saja yang rasa macam tu. Even saya sendiri pun rasa macam nak sangat kaya lah. Tapi kalau bila fikir balik macam bestnya jadi kaya kan. Sebab kita rasa macam best. Benda tu kita boleh dapat apa yang kita nak. Lagi satu paling penting kalau untuk saya lah. Kita dapat tolong orang sekeliling kita. Betul. Dia satu feeling yang macam bila kita kaya tu kan. Kita sebenarnya macam kita seronok lah sebab bila kita dah jalan-jalan kan. Contoh pergi kedai mamak, selalu pergi kedai mamak kan. Contoh kalau ada orang susah kan. Macam nampak dia tak makan, kita rasa macam nak tolong. Tapi tak cukup duit. Macam tu kan. Tapi kita bagilah RM1, RM2 kan. Kalau kita kaya, kot-kot lah kita boleh belanja makan sekali ke. Kot-kot lah kita boleh. Macam Ustaz Ibik Liu tu. Nak katakan contoh lah. Dia kan kaya kan. Jadi dia kaya di tahap yang mana dia bertolong orang. Tanpa macam rasa macam rasa macam apa berat nak keluarkan duit. Macam tu. Okay, cakap pasal azam nak kaya lah. Okay, lagi apa dia azam yang kita rasa macam yang klise lah orang dengar. Apa dia azam? Kalau yang klise orang dengar maksudnya macam yang selalu kita dengar kan orang share dengan kita, selain daripada diet, kahwin, lepas tu dari sudut career, orang juga nak rumah sendirilah, nak macam perbaiki diri sendiri. Itu sebenarnya salah satu azam juga. Tersasul lah saya. Tapi kan Muiz, kalau kita nak tengok azam ni sebenarnya dia berbeza-beza untuk setiap individu tau. Sebab setiap orang kehendak, kemahuan tak sama. Betul. So dia kita punya azam, contoh macam saya kan. Saya nak apa, itu adalah azam saya mengikut pilihan saya. Kalau macam awak, azam awak mengikut pilihan awak lah. Betul. Ada orang dia tu macam yelah biasa kita dengar lah kan azam ni kan. Kita cakap pasal gadget lah Kita contoh gadget sikit. Azam tu contohlah. Okay, iPhone user kat luar sana. Mula pakai iPhone pakai iPhone 7. Let's say lah iPhone 7. Nak upgrade sikit pakai iPhone 10. Nak upgrade sikit pakai iPhone 11. Ni baru ni dah keluar iPhone 13, nak pakai 13. Esok pula tahun depan, tahun ni lah kan? Tahun ni keluar 14, nak upgrade 14. Dia itu bukan azam maksudnya, itu macam mana?
itu macam lebih pada kehendak kehendak macam lah. tu Tapi dikira macam kata itu satu benda yang dia nak. Betul, dia usaha. tapi in order untuk kita dapat benda tu, kita kena betul. berazam lah, kumpul duit kan. Betul. Itu Ingat dikira senang azam ke? juga. Yang biasa orang kumpul duit. Betul. Ada macam kawan-kawan saya kan, dia jenis macam dia lama dah pakai iPhone yang sama, lama sangat, tempoh lama. Tiba-tiba keluar iPhone baru, pops, dibayar cash je. Nampak, bayangkan dia macam ni, dia berazam nak beli phone baru tu. Itu salah satu azam yang bagus lah. Okey. Saya tengok kat sini kan, kita punya viewer tak ramai pun. Okey, ajaklah yang kawan-kawan lain tu. Okey. Kita share link ni, jumpa kawan-kawan. Okey, join. Dengar kita punya FB Live. Okey, banyak benda kita nak kongsi, banyak benda kita nak borak hari ni kan Tira kan? Banyak ke? Banyak sebenarnya, sejam. Aku tak larat dah ni tapi itulah kalau nak minum air dalam lari tak boleh pula. Sekarang kata SOP. Cawan ni ada airnya cuma tak boleh minum. Tahan dulu. Okay. Cakap pasal yang tak boleh kita nak buka emas apa semua. Suka untuk kami ingatkanlah, okey. Untuk anda yang tengah menonton sekarang ni, jangan lupa untuk sentiasa jaga hygiene, jaga SOP, jaga hygiene. Okey, kita dengarlah banyak bencana sekarang ni, banyak musibah lah kata dari segi macam okey. Kita dah 2 tahun pandemik, betul tak? Kita start pada 2020 lah. 2020 bulan 3. Saya ingat lagi tu bulan 3. Itu last kita macam pergi melancong, pergi mana-mana kan. Jumpa kawan, balik raya pun ada 2 tahun dah tak balik raya. Kata banyak juga orang yang kadang-kadang terkandas, kadang-kadang ni macam-macam lah. Okey, dah 2 tahun macam-macam. Okey, variant, nak katakan variant COVID-19 ni. Cakap pasal COVID-19 kan. Variant ni dah banyak dah. Ada Omicron lah, tu lah, ni lah. Jadi SOP tu kena jaga. Walaupun kita dah boleh merentas negeri, walaupun kita dah boleh merentas ke luar negara. Okey, luar negara. Okey, apa negara kita boleh pergi? Semua ke? Tak. Tak semua. Tak sure. Tak semua. Tapi ada certain negara yang dia tak buka border dia lagi lah. Tak open lagi. Betul. Contoh macam Thailand, saya baca lah kan nak pergi Thailand. Okey lah contoh lah. Ada apa nak pergi Thailand Sajalah nak pergi ni. Hujung tahun tapi tak sempat, tak sampai. Muiz. Kita teruskan balik dengan asal kita dah berlalu dah tu. Saya nak kata nak share je lah kan. Nak pergi Thailand, contoh nak pergi ke bukan Bali, apa nama tu? Apa tu? Phuket lah, something like that. Phuket. Okay, you have to macam quarantine kat sana like for few days juga. Macam like dalam contoh 12 hari. Okay, bayangkan lah Okay, you bekerja, korang bekerja kan. Orang bekerja ni nak apply AL lagi. Dah apply AL seminggu. Lepas tu kau nak pergi ke sana pun nak kena quarantine lagi. Tu dululah yang saya dengar lah. Sekarang saya tak tahulah sebab saya tengok ramai kawan-kawan saya kat IG dah follow dah fly ke London lah, dah ni lah. Tapi still jaga SOP. Betul. Apa yang kita nak cuba sampaikan sini, bukan nak kata apa. Jaga SOP tu penting. Mask pun kena pakai. Kita online ni pun berkepuk-kepuk asap ni Kata berkepuk-kepuk nafas ni, tapi still pakai mask juga. Sebab apa? SOP. Jarak jarak, jangan risau jarak. Okay. So nak kata cakap SOP kena jaga. Okay, apa lagi Tira? Hygiene, kena cuci tangan selalu. Kalau tak basuh dengan sabun, basuh maksudnya macam sanitize lah. Sanitizer. Tak ada sanitizer, pergi beli kat Bath and Body Works tengah the sale. Tiba. Okay. Alright. So sekarang Muiz, kita berbalik pada kita punya azam lah kan. Azam kan. Okay, azam ni tahun baru. Okay, adakah masih sama ataupun sebaliknya? So kalau macam Muiz sendiri, Muiz punya azam adakah sama ataupun macam mana? Azam saya kalau boleh share lah sikit. Boleh je. Tapi kita tak record kan? Kita off record kot. Okay. Nak share azam lah kalau cakap pasal azam saya kan. Azam saya ni, lah, saya dulu ada masalah kulit yang agak teruk jugalah muka saya kan. Tapi so far Alhamdulillah, dia dah mencuba pelbagai-bagai treatment, pelbagai-bagai produk. Estetik klinik tu dah macam-macam pergi dah. Dah beribu-beriban dah. Alhamdulillah. Dapat juga muka macam ni. Walaupun masih lagi ada kata sedikit-sedikit kekurangan. Bukan kecacatan Handsome tu ada, manis tu ada. Jangan risau saya single. Tiba. Okay, handsome tu ada pula. Kata
muka tu alhamdulillah lah ada improvement. Jadi itulah azam saya setiap tahun saya nak improve. Nak improve diri saya, improve ni. Orang kata self improvement. Okay, love yourself first before you love another. Tapi Cik Tira kita tak single lagi minta maaf. Jangan bagi tahu dalam live kot. Perlu kot nak bagi tahu dalam live. Tak apa. Dia status tak apa. Jangan tahu dengan siapa. Itu bahaya. Itu bahaya. Dirahsiakan. Okey. So, kejap Tira pula. Okey, anda cakap apa Tira cakap? Okey, sebelum Muiz tanya saya lah dan sebelum saya share dengan semua yang ada dekat sini apa saya punya azam, saya sajalah nak share dengan anda kan 3 hari bulan iaitu semalam lah kita ada pelajar GUC yang baru mendaftar. Baru mendaftar kan? Betul. Semalam ramai juga. Betul dan ada juga campur dengan pelajar lama yang baru nak mula semester baharu. Ya betul. Sekarang ni kita dah kat GUC, Jumaat Academy College, kita dah mula face to face punya kelas. Betul. Okay, so ramai setelah sekian lama setelah belajar lama dari online. Okay, kita dah start mula kelas balik secara face to face dan ramai pula dah enroll masuk semalam dan juga ramai pelajar yang lama returning students datang balik ke kampus. Meriah lah kampus ni kan. Betul, dah tak sunyi dah. Kalau dulu masa tak tahu kan senyap dekat luar tu. Nak pergi ambil air kat koridor hujung tu kan dekat filter tu, water filter tu kan. Kita je pergi ambil air. Sekarang ni dah ramai dah hulu macam kata kecoh Rio So nak share lah kan. Okay, semalam kita ada intake student baru dan juga returning student. Okay, jadi kita nak tengok apa Syirah? Okay. So bila dah ada pendaftaran baru, so apa lagi kita saksikan dulu video seterusnya yang disediakan khas untuk korang. Enjoy tau. Okay. Okey, itulah dia. Boleh nampak kan macam happiness diorang tu terpancar lah dekat muka tu. Untuk pengetahuan korang, yang tengok live kita sekarang ni, tadi video kita rakam lah kan, kita rekod khas untuk pelajar yang datang dari Sabah. Ada berapa student total? Lebih kurang dalam 100 lebih lah. 100 lebih student dari Sabah, yang mana kami sendiri ambil orang kat airport dan sebagainya, uruskan lah sampai masuk asrama. Okey, jom kita baca komen sekejap. Okey, kita ada ramai ni. Okey, kita ada Azila, kita ada Syahris Aziz. Okey, Syahris Aziz, salam dari Binjai. Okey, waalaikumsalam daripada Jumaat Academy College Setiawangsa. Okey, nak tanyalah Cik Aziz, Binjai tu saya tahu banyak Binjai dekat KLCC ke? Binjai dekat mana? Confused, tapi mana-mana pun anda berada, kita orang doakan
semoga selamat lah kan. Betul, Jaga betul. diri dan sebagainya lah. Okey, kita ada komen daripada Pak Ince. Okey, Pak Ince. Azam 2022 saya nak selesaikan azam 2021 yang terbengkalai masa 2020. Ni 3 tahun punya azam ni. Banyak ni. Sebab tertangguh 2019 dan tak laksanakan masa 2018 dan yang saya plan pada 2017. Saya pun tak tahu nak react macam mana sebab banyak sangat tahu dan saya macam confused. Saya macam terkedu je. Tapi tak apalah, apa-apa pun kepada Pak Encik yang tengah yang komen, yang tengah tengok sekarang ni, kami harap semoga azam tu di tahun 2022 akan terlaksana lah kan. InsyaAllah. Banyak sangat tertangguh Banyak tu azam tu tangguh tu. Tak apa, banyak lagi masa. Puasa jangan lupa. Puasa jangan lupa ganti tiba nak puasa dah kan. Okey, cakap pasal puasa pula. Kan? Alright. So kita nak cakap pasal apa lagi lepas ni? Okay, so based on video yang tadi tu memang nampaklah dia orang punya riak wajah tu memang happy gila-gila sebab dia orang daripada Sabah jauh kan, jauh daripada ibu bapa, family apa semua. So bila dia orang fly datang sini tu jumpa pula kawan-kawan apa semua kan. Kawan-kawan baru. Yes. Suasana baru. Jadi kata diorang daripada Sabah ni melalui pemerhatian kami lah, diorang ni katanya diorang kata excited tau datang sini sebab bagi diorang satu pengalaman baru. Okay, jadi kami ni mana-mana pelajar yang tengok live kami ni, kami doakan korang kata semoga sukses lah, berjaya. Okay. Dia macam mana dia kata satu pengalaman baru jugalah untuk satu keberanian, berani untuk ambil cabaran. Kata daripada mostly student daripada sana tu asal daripada SPM. Okay, jadi ni satu tahap baru, fasa baru dalam kehidupan mereka nak sambung ke peringkat diploma. Okay, jadi peralihan tu adalah satu fasa yang kata struggle juga kan. Okay, nak adapt, orang kata nak adapt dan sebagainya lah. Tapi insyaAllah korang boleh buat. Sebab benda tu korang kena hadap. Okay, kita nak berjaya dalam hidup ni kita kena kita kena apa Tira? Tersasul nama saya ya. Kita kena usahalah. Kita kena usaha, doa dan tawakal. Okey, tak apa, jangan risau. So slow. Kita ada ramai kawan kat sini, ramai staff yang boleh membantu dan sebagainya. Boleh je kata boleh tunjuk ajar. Jika ada apa-apa boleh tanya dan sebagainya lah. Betul. Okay. So kalau yang tengah menonton sekarang ni nak tahu para pelajar kita yang dekat Jumatika University ni bukan saja terdiri daripada negeri-negeri di Semenanjung tapi malahan Sabah Sarawak jugalah. Okey. Dan bila pelajar Sabah ni dah masuk kan nanti kita akan ada pelajar Sarawak pula yang akan datang ke Jumatika University betul. nanti. Lupa nak mention ada pelajar Sarawak juga. Betul. Okay. So diorang akan maksudnya lagi meriah lah kampus kita kan dengan pelbagai daripada pelbagai negeri, pelbagai latar belakang, budaya dan sebagainya. Okey, nak share sikit lah. Masa hari tu kami diorang tengah orientasi, kita ada buat video kan. Macam mana diorang bercakap dalam pelbagai bahasa. Dalam Sabah tu kan dia banyak etnik kan. Jadi bercakap pelbagai bahasa. Itu yang Tira cuba sampaikan yang kita ni daripada latar belakang daripada pelbagai budaya. Okey, so untuk pengetahuan kamu semua, yang tengah tengok ni, kita pelajar untuk daripada Sarawak ni bila Tira kita akan ni? Minggu depan kan? Dalam minggu depan. Dalam minggu depan kita akan flykan diorang daripada Sarawak ke kampus lah, ke sini lah Semenanjung. Betul. Okey, seramai dalam 100 lebih kan? 100 lebih. Mungkinlah dan 1 lebih lah. Itu semua pihak pengurusan yang akan ni lah yang uruskan apa semua. So, saya selit sikit pasal Jumatika University College ni. Okey, dekat sini kita offer pelbagai bidang lah. Kalau tak silap saya melebihi daripada 40 program sebenarnya. Okey, antaranya bidang yang ditawarkan adalah geometrik, kita ada architecture, kita ada multimedia kreatif, kita ada juga beauty kalau siapa yang kalau siapa yang suka bercakap depan kamera tu kan boleh juga. Kita ada juga kos broadcast journalism, and tak lupa juga kos yang paling diminati ramai iaitu medical assistant dan juga pharmacy. Okay. Betul. Paling best kan, rata-rata graduan daripada Jumatika University College ni semua dapat kerjaya yang mereka impikan. Maklumlah sekarang ni dunia kita kena compete tau. Kita kena compete dengan berbilion-bilion orang. Okay. Betul. Siapa yang usaha lebih, mereka lah yang akan dapat lebih. Macam topik kita
kita hari ni lah. Ah. So berkaitan jugalah dengan azam kan. Betul, berkaitan juga dengan azam. Betul. Sebenarnya itu antara soalan yang panas juga. Kata soalan panas daripada ibu bapa, pelajar sendiri. Adakah anak saya dapat kerja? Okey, kami sebenarnya tak boleh jawab soalan tu. Bergantung kepada anak-anak tu sendiri, prestasi dan betul? sebagainya. Tapi insya-Allah rezeki tu tak ke mana. Betul. Banyak lagi rezeki kat luar sana tu. Yang penting kena insya-Allah. usaha lah. Usaha dan tawakal. Betul, usaha berdoa. sehabis baik. Betul. Lepas tu nanti kita berserah lah. Macam tu. Okay? Alright. So sebelum kita teruskan lagi, kita ada satu lagi video untuk kita Banyak nak, video kita hari ni. betul. Banyak sebenarnya. Kita nak showkan kepada anda lah. Okay, kita tengok dulu video ni. Dari Sabah. Melalui roadshow yang sudah mereka lakukan di Sabah. Farmasi di Geometrica University. Pelajar baru jauh daripada ibu bapa. So apa perasaan awak lah? Perasaan saya sangat gembira, tidak rasa sedih sebab semua satu sekolah dari Sabah juga. Wajarlah sebab saya mampu untuk datang di sini, belajar di sini dan mampu untuk belajar perkara yang baru lah selain daripada belajar perkara yang biasa yang selalu diajarkan di sekolah. Agak-agaknya apa azam awak? Azam saya mau belajar jadi medical assistant, tapi saya mau lagi belajar lagi sebab semua bilang lagi tinggi. Dapat kasih bangga family saya dapat belajar di Geometrica University College. Saya berharap yang belum dapat sambung belajar bolehlah sambung belajar di sini sebab di sini banyak keperluan yang boleh bantu kamu untuk di masa akan masa hadapan. Okay. Itulah video yang video azam orang kata. Video azam, video kata sesi soal Feedback jawab. lah, feedback. Yes. Feedback daripada pelajar daripada Sabah. Okay, yang baru habis orientasi. Dan mereka pun dah start kelas sebenarnya minggu ni. Okay, jadi kita nak throwback balik. Okay, jenis-jenis azam yang kita pernah dengar dan kita selalu dengar lah katakan. Okay, jadi Tira, apa sebenarnya yang kata azam-azam yang kita pernah selalu dengar dan kata yang klise lah orang kata. Okey. Selalunya azam-azam yang klise macam yang Muiz cakap tadi lah, kita diet lah, nak kahwin nak kahwin yes. lagi. Lepas tu nak nak rumah sendiri, kereta sendiri, dari sudut career lah, lepas tu kita nak perbaiki diri lah. Macam-macam sebenarnya kalau nak ikutkan, tapi itu nak adalah duit. antara nak kaya lah. Antara azam-azam yang popular juga yang selalu setiap tahun kita akan dengar sama je. Betul dia. Tapi bila azam ni kita cakap tadi kan, azam ni bila dia ikut peringkat usia juga jenis orang. Ada yang macam kalau student ni azam ni macam-macam juga. Betul. Okey, jadi kalau macam orang yang dah berkejaya azam ni lain. Jadi macam-macam jenis azam. Betul. Tapi ada juga student ni kadang-kadang azam ni pelik-pelik juga. Betul. Tapi yang pelik-pelik ni janganlah buat. Tak elok. Okey, kita belajar dulu. Okey. So semua orang pun macam yang share lah. Mesti pernah terfikir, pernah terlintas macam ada juga benda-benda ni nak capai kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita ni bila kita dah ada azam, kita mula-mula je kita semangat tu berkobar-kobar kan, nak buat. Tapi in the end tu kadang-kadang rasa macam lemah je. Mungkin kita tak ada semangat ataupun tak ada support daripada orang sekeliling kan. So mungkinlah Muiz boleh share tips sikit macam mana nak bagi diorang konsisten ke, kod-kod lah macam diorang macam buka terbuka minda orang kata untuk terbuka hati, terbuka mata. Untuk ada idea kan nak teruskan azam ni macam mana sebenarnya kan. Azam yang tertunggak sebelum ni adakah boleh carry forward ke? Okey, kalau macam Mbak kata siapa tadi? Pak Ince Pak Ince banyak azam dia tertunggak daripada 2018. Okey. Jadi untuk azam-azam yang tertunggak tu, untuk azam-azam baru, okey, tips dia senang je. Kata tak banyak pun, cuma kita kena konsisten. Betul, kalau orang kata kan, contohlah saya ambil contoh kalau kita nak buat badan, nak sado, okay, untuk lelaki lah kan. Dia perasaan tu bila datang ke gym tu, kita dengan badan yang kurus lagi, kita rasa insecure. Ada perasaan tu, rasa insecure. Rasa macam bolehkah aku buat? Rasa macam alah, malas lah. Malas tu satu penyakit juga.
Malu pun dia juga kan? Malu pun dia juga. Dia termasuk dalam insecure tu jugalah. Kiranya perasaan ni normal sebenarnya. Bila kita ni kata nak buat satu benda tu, konsisten paling penting. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita fikir, orang fikir tu, diorang tak fikir kat pasal, maksudnya kita jangan fikir apa yang orang fikir pasal kita. Yang paling penting kita fikir diri kita ni, apa yang nak kita capai, apa yang kita mahu dalam hidup ni. Okey, nak sado, pergi gym hari-hari for example. Okey, walaupun progress tu slow tapi still ada progress. Itulah yang dinamakan konsisten. Jadi untuk kita jayakan azam kita masing-masing ni, okey, macam Pak Encik, dia boleh lah ambil tips ni kot. Okey, boleh apply tips ni kot. Jadi kita kena konsisten dan orang kata usaha sehabis baik. Okey, jangan mudah mengalah, jangan mudah kata putus asa. Sebab putus asa, mengalah, ini adalah satu penghalang terbesar lah dalam untuk kita mencapai satu benda yang kita mahukan. Betul. Okey, dan juga saya nak cakap sikit lah, nak share sikit. Gagal kita sekarang ni bukan bermakna gagal selamanya. Gagal kita ni bermakna satu kata tunjak, satu kata saya kata batu loncatan untuk kita berjaya. Okey. Jadi apa-apa pun kena usaha dan konsisten. Sabar. Alright. Betul. Paling penting kena sabar. Kalau tak sabar susah. Memang tak sabar. Kalau tak sabar memang susah. Betul. Okey. So point yang Muiz cakap tadi tu memang tersangatlah betul, teramat-amatlah betul. Okey. Tertusuk kat hati ke? Okey. Muiz hari tu kan tengah scroll Twitter apa semua kan, adalah terbaca tau dekat satu hantaran dekat dalam Twitter ni. Dia cakap semakin bertambah umur makin tak ada azam. Cuma kalau kita nak something tu, we need to work for it and keep hustle. So kalau macam Muiz sendiri, setuju ke tak setuju dengan apa yang dia cuba sampaikan? Ini POV dia lah kan. So dia macam Muiz punya POV, semakin bertambah umur semakin tiada azam. Semakin boleh katakan macam tu lah. Sebenarnya kan dia mungkin dia salah satu, dia sampai satu point tu dia macam dah penat kot. Tapi orang kata bila kita penat ni bukan maknanya kita kena stop. Betul? Kita kena berehat. Okey. Kita kerja pun, kalau kita kerja, balik kerja pun kita ada masa kita rehat juga. Betul. Kita belajar pun, assignment banyak-banyak pun kita buat. Okey, tetap kita kena ada masa rehat juga. Tak bermakna kita kena stop buat assignment, tak bermakna kita kena stop kerja. Betul. Okey, jadi orang kata kan, siapa nak bayar bil kalau kita tak kerja? Macam tu, siapa nak bayar duit kereta, nak bayar bil telefon dan sebagainya kalau tak kerja? Okey, jadi untuk pandangan saya lah, untuk kata hantaran di Twitter yang seperti Cik Tira share tadi kan. Okey, kita kena berehat sebentar. Okey, nak mencapai azam ni dia memerlukan masa yang agak lama. Lama tapi tak bermaksud terlampau lama, terlampau panjang. Pendek pun tak terlampau pendek. Pendek pun tak terlampau pendek. Jadi dia ikut kepada kemampuan dan juga jenis azam kita nak. Betul. Okey, nak cantik, nak kulit cantik, dia lama. Betul. Kita tak pakai, kalau kita pakai skincare tak pakai sehari dua dah. Bukan sehari ni apply, esok tak ada. Cantik tak ada. Dia kena conceal lama kan. Dia kalau makeup je. makeup dia touch-up kan. Betul. Tapi sebenarnya kan Muiz, itulah antara salah satu orang kata apa tu, macam bukan filter tapi maksudnya macam keyakinan bila perempuan lah, sebab saya perempuan, kalau saya macam memahami sangat kalau macam orang yang keluar ni makeup ke apa kan, kita macam kita faham lah orang tu, seseorang perempuan tu dia nak kelihatan cantik bukan untuk orang lain tetapi untuk diri dia sendiri. Self-love. Self-love, untuk build confidence. So janganlah macam marah kalau orang macam makeup kau tebal lah, macam kenapa kau makeup macam ni macam tak kena lah dengan kau. Okey, kita sebenarnya nak bagi idea ataupun kita nak
kita nak nasihat orang tu boleh, tapi Betul. berpada-padalah. Berpada-pada dan penggunaan perkataan tu kena betul juga. Tengok diri sendiri juga. Tengok diri sendiri juga. Jangan tiba-tiba kita condemn orang, tiba-tiba kita pun macam alah. So tak boleh lah macam tu. Suang-suang kuku orang kata nak cakap lah tak boleh macam tu lah kan. Tiba-tiba macam bila macam kau ni make up tu pasal alah macam alah. Kau pun tak make up lah macam tu kan. Tak nak lah macam tu. So kita kena apa-apa yang kita buat pun paling penting adalah kita kena beradab lah. Kena beradab. Dari segi percakapan, dari segi betul. personality, semua Betul. kena beradab. Betul. Okay. Itu yang paling penting. Okay. Yang So, apa yang penting? Apa? Okey, sebenarnya nak komen sikit lah. Yang penting apa yang Cik Rasa yang Cik Teras cuba sampaikan tadi tu. Orang yang bermakeup ni dia nak build up confidence. Betul. Jangan judge siapa-siapa pun. Betul. Setiap orang dia semua cantik. Dari luar dan dalam. Orang kata beauty inside out. Betul. Gitu. Kalau kita walaupun kita ni tak ada apa-apa, kita tak make up ke apa benda ke, sebab make up ni bukan satu pengukur kecantikan seseorang. Yes, exactly. Diri ini orang tu terutama pada sendiri. wanita lah. Ya, betul. Okay. So kalau macam Muiz kata tadi lah, beauty inside out kan. So bila kita maksudnya diri kita pun pada zahirnya orang nampak kita ni sebenarnya macam polite kan. Kita polite, kita macam menghormati antara satu sama lain. Maksudnya kecantikan dari dalam tu dia akan keluar dengan sendiri tanpa kita paksa untuk orang suka kita. Betul. Ni tiba-tiba ni tak ada skrip tau, tiba-tiba macam datang je idea tu. Betul. Macam make up lah pula kan. Selain topik lah hari ni. Okey, tiba. Yes. Alright, so kita nak tanya sikit lah kan kepada viewer kita yang melambung ni. Okey. Boleh lah ada orang komen sikit kan. Komen sikit, saya nak tanyalah, kami nak tanya. Okey, apa azam korang yang korang nak buat sampai jadi tahun ni? Okey. Tadi ada orang komen azam dia yang tertangguh-tangguh tu banyak tertangguh-tangguh. Jadi tahun ni apa? Pilih satulah. Okey, cuba komen. Okey, drop your comment. Apa azam korang yang nak korang buat sampai jadi tahun ni? Daripada kita ada komen daripada Zarifa Mak Hussein. Okey, hai Cik Atira dan Muiz. Hai juga. Hai Cik Zarifa. Terima kasih sebab tengok live kami. Luangkan sedikit masa macam tu. Jangan risau, akan datang ada lagi banyak FB Live. Okey, ini adalah FB Live yang pertama. Untuk tahun baru. Untuk tahun baru, permulaan baru. Betul. Okey. Daripada siapa Muiz? Daripada saya. Apa? Bukan. Komen. Allah, sorry. Terbanyak komen ni. Jadi kita nak komen yang ni. Azam yang seterusnya daripada Cik Azila Abdullah. Rajin Cik Azila Abdullah ni komen. Ni peminat setia kami juga sebenarnya. Betul. Okey, terima kasihlah. Top comment, top fan. Exactly. Orang kata apa? Troopers. Bukan troopers. Bukan dia troopers. orang betul ni. Memang top komen kita. Top fan kita. Alright, top fan kita. Okey, so daripada dia cakap hantaran dia adalah komen dia adalah Azam nak cantik tanpa make up. Ni mesti dengar apa yang saya cakap pasal make up tadi ni. Kan. So betul. Silakan teruskan berazam macam tu untuk kita, maksudnya untuk kita rasa confident dengan diri kita sendiri. Macam tu kan. Betul. Okey. So yang seterusnya? Okey, yang seterusnya. Daripada Syazana Nasa. Azam saya nak Kak Zila cantik tanpa makeup. Okey, ni saya rasa kamu dia orang ni mungkin duduk sebelah-sebelah lah kan. Macam tahu dia pula. Dia macam tahu-tahu lah. Tak pun dia dia macam ni, dia macam apa adik-beradik yang terlalu rapat tau. Macam kakak dengan adik yang concern each other. Mungkin dia nak bercakap antara satu sama lain tapi melalui kita lah. Kan, kita betul. Yang kena baca kan. Orang kata macam apa yang kata yang dalam tak jumpa tu. Bukan dalam tak jumpa, yang orang kata yang hilang, adik-beradik hilang tu kan. Bukan kan? Bukan. Ni adik-beradik yang long lost adik-beradik. Long lost adik-beradik tidak. ni. Saya rasa diorang mungkin duduk sebelah tapi tak nak malu nak bercakap. cakap Malu nak bercakap. Tapi kita kena contohi lah semangat adik-beradik diorang ni. Sebab apa? Diorang support each other. Yang seorang ni nak beauty inside out without makeup. Bagus. Yang seorang ni nak kakak dia cantik. So dia support lah kakak dia. Dia support kakak dia. Bagus. Okey. Kepada viewers tengoklah. Contohilah Cik Azila dan juga Cik Syazana ni. Betul. Okay. So sekarang ni Muiz, selain daripada diorang boleh tengok kita ataupun macam perkembangan kita dekat Facebook kan Muiz, kita betul. ada beberapa lagi social media platform yang kita ada lah. Yang kita ada lah. Selain daripada FB.
Ya betul, kita ada Instagram, kita ada Snapchat, Twitter, YouTube, LinkedIn. Kita ada apa lagi? Kita ada TikTok Muiz. Ada TikTok Of course, TikTok ada tau. Okay, jangan risau, TikTok tu bukanlah kami buat pasal yang bukan-bukan tak. yang bukan tak. Yang kata yang sedap mata memandang. Yang berilmiah pun ada dalam tu. Yang berilmiah pun ada. Jadi untuk semua social media yang kami list out kan, Facebook dah sampailah ke mana-mana yang ada, semua menggunakan username yang sama. Okay, Alliance @Geomatika UC. Betul. Okay, GEOMATIKA-UC. Semua huruf kecil. Betul. Dan tak lupa juga Muiz kepada sesiapa yang kalau diorang tak suka nak tengok video ke ataupun tak suka nak like gambar ke apa kan. Betul. Yang diorang lebih suka mendengar. Diorang boleh cari kita di platform Clubhouse. Betul. Clubhouse. Betul. Kita pun ada juga Clubhouse. So nanti kalau kita ada masa yang terluang, kita akan buat juga sesi untuk bercakap lah melalui podcast tu dengan diorang dalam platform Clubhouse tu lah nanti. Betul. So buat masa sekarang ni follow je dulu kita. Follow je. Like, share. Follow, like, share untuk update yang terkini. Okay, kita pun ada juga macam Cik Tira cakap tadi, kita akan aktif semula di Clubhouse. Betul. Kita akan juga aktif semula di platform YouTube dengan macam-macam channel yang baru. So stay tune. Tengok je dulu. Betul. Okay, kiranya ini adalah live untuk opening kan. Ini pembukaan sahaja di samping kita membincangkan azam tahun baru dan sebagainya lah. Ya. Okay, so tadi kita dah tanya dah soalan dan ada feedback daripada viewers kita. Okay, apa azam yang tertangguh tu yang korang nak sambung balik kan? Orang kata sambung balik. Jadi, kita nak tahu jugalah, okay, apa plan korang nak jayakan azam korang yang tertangguh tu? Okay, kita hidup ni kita ada plan, betul tak? Jadi, apa plan korang untuk nak jayakan azam yang tertangguh tu? Cuba korang share. Okay, boleh komen. Okay, walaupun tak boleh cakap tapi boleh komen. Jangan risau. Kami tak marah. Betul. Share ramai-ramai dengan kita orang melalui ruangan komen yang telah disediakan ni supaya kita boleh berinteraksi dengan anda lah. Okay, kita nak dengar juga sebenarnya. Daripada tadi asyik kita orang je yang share kan. So kita nak dengar pula daripada anda macam mana, apa azam anda yang mungkin yang tertangguh yang baru nak buat 2022 ke, ataupun azam yang baru pada tahun yang baru ke. Ataupun macam mana sekalipun boleh share dengan kita sekarang untuk kita baca lah, untuk kita share bersama. Kita bincangkan bersama. Betul. Okey, kita contohlah kita sementara kita tunggu yang lain tu komen-komen dan share dan sebagainya. Macam melalui pada hantaran daripada Cik Azila tadi. Dia nak cantik tanpa makeup. Okey, Cik Azila, cuba komen apa plan Cik Azila untuk cantik tanpa makeup tu. Kami nak tahu juga. Cuba komen. Boleh kami kata share kepada semua yang menonton. Betul-betul. Sebab kecantikan ni Muiz kan, dia bagi kecantikan sebenarnya dia is very subjective kan. Betul, cantik subjektif. Betul, lelaki lain, perempuan pun lain. Sebab perempuan kecantikan dia tersendiri dan kalau lelaki pun ada kecantikan dan orang kata apa, ialah kecantikan mereka tersendiri lah. Kecantikan tersendiri. Betul. Okey. Zaman sekarang ni kan kita cakap pasal kecantikan kan, kita masuk sikit lah topik kecantikan kan. Okey. Cantik ni ya betul subjektif. Okey, tapi kalau dulu kita ada dengar stigma yang mengatakan contohlah lelaki bila, ni cakap pasal lelaki lah kan. Okay, lelaki bila menjaga penampilan dia macam perempuan. Tak sebenarnya. Tolong stop that stigma. Okay, semua orang berhak untuk cantik. Semua orang berhak untuk nampak nampak handsome, nampak cantik, nampak lawa, nampak kemas. Semua orang berhak macam tu. Betul? Okay, jadi no judgement at all. Okay, malah kita orang support lagi. Betul. Maksudnya siapa yang nak cantik, siapa yang nak nampak kemas, nampak handsome tu, teruskan. That is for yourself. Okay, bukan untuk orang lain. Buat untuk diri sendiri. Okay, tak ada judgement daripada kami dan sepatutnya tak ada judgement daripada orang lain juga. Betul. Tapi kalau macam Muiz kata tadi, tak ada judgement. Okay, tipu kalau tak ada judgement. Dalam hidup kita maksudnya betul lah. Betul lah tak ada judgement. Tetapi macam Muiz kata tadi kan, apa yang saya nak point out kat sini kan, macam Muiz kata tu semua betul. Okay, tapi yang saya nak point out adalah bila kita buat apa yang kita suka kan, untuk diri kita sendiri betul, untuk diri sendiri, tapi
kita kena menerima sebarang kemungkinan. Contohnya macam kita kan. Nak cakap pasal haters ke? Bukan. Bukan. Maksudnya macam sebarang kemungkinan tu maksud saya it could be haters. Okay. Dan dia kemungkinan daripada diri kita sendiri juga yang downkan diri sendiri. Betul. Dan yang paling penting adalah kita kena menerima, maksudnya terbuka untuk menerima pandangan daripada orang lain. Betul. Sebab tak semestinya dalam hidup kita ni hanya kita saja yang betul. Kita perlukan pandangan daripada kawan, daripada ibu bapa, daripada teman-teman yang rapat kan. Kita perlukan semua tu untuk kita develop diri kita yang baru ke arah lebih baik. Okey, betul. Alright, cakap macam motivator dah saya. Okey, macam motivator kan. Okey, nak cakap pasal terima pandangan dan sebagainya tu kan. Okey, saya nak komen sikit lah. Bagi saya betul. Okey, sebenarnya cabaran tu contohlah dia bila haters kita komen dan sebagainya dan bagi pandangan kita tu, itu sebenarnya untuk menguatkan diri kita, jadikan ni. Tapi musuh paling utama kepada kita untuk berjaya dan terus ke depan adalah diri kita sendiri. Betul. Okey, kita punya pemikiran tu, kalau kita punya pemikiran tu macam fikir macam tak boleh lah. Jadi kita jangan fikir macam tu, dan sebaliknya kita terima pandangan orang, okey, dan feedback pada orang tu untuk kita lebih berjaya. Kita kena pecahkan tembok diri kita sendiri dulu. Yes, exactly. Pecahkan tembok tu. Betul. Lepaskan segala-galanya. Gitu. Okey. So kita nak baca komen. Cik Azila dia ada cakap, okey. Tak ada plan lah. Saya tak ada plan. Tapi nak cantik je. Betul. Itu adalah impian setiap kaum Hawa sebenarnya. Tak kisahlah macam mana. Macam Muiz kata tadi, mereka ni ataupun setiap orang ni ada kelebihan, kekurangan dan diorang punya personality cantik sendiri. Betul. Tak tapi apa. Okey lah. Okeylah, saya doakan ya Allah semoga Kak Azila ni cantik. Cik Azila ni cantik. Amin. Bangun-bangun tidur esok cantik. InsyaAllah. Amin. Okay, so next comment kita ada daripada Badrul Hisham Aziz. Okey, apa azam Cik Muiz tahun ni? Okey. Muiz boleh share. Muiz dia tanya awak tu. Dia tiba-tiba macam kata nak tahu pasal awak pula. Tak tahu pasal boleh share sikit. Boleh. Okey, azam saya tahun ni insya-Allah lah nak kurangkan boroi pula, ya Allah. Terbaca komen. Okey, azam saya tahun ni personally lah, saya nak jadi better person, saya nak improve diri saya. Orang kata dari segi career saya nak ada career investment. Okay, saya nak kata lengkapkan, nak habiskan apa yang tak habis. Okay. Sebab kita ni macam ada tadi kita komen daripada seorang viewer tadi. Dia kata banyak azam tertangguh kan. Sebenarnya ya betul. Banyak kita kadang-kadang azam tertangguh tu banyak. Betul. Tak salah pun tertangguh. Cuma macam mana kita nak habiskan. Itu je lah. Okey, terima kasihlah kepada Encik Badrul Hisham Aziz untuk komen. So next kita ada daripada Mr. Saya rasa ini international lah. Dia international. Ismail Hussein. Do I have to speak English? Yes. Alright, okay. So thank you Mr. Ismail Hussein. Okay, Assalamualaikum. He said, Waalaikumsalam. How are you all? Alhamdulillah, we are good, we are fine, doing good, insyaAllah. Okay, how are you sir? Okay, I hope that you are doing good and also stay in a good health. Okay. Alright, kita next. Kita ada daripada Nelson Ghani. Alright, dia punya azam adalah azam dia nak kurangkan boroi. Inilah yang komen saya terbaca tadi tu. Kita tengok tu kan. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita baca, kalau kita tengok first impression kita nampak macam kenapa maksudnya macam kenapa dia macam tu, tapi no judgement. Tapi kita tengok balik itu adalah salah satu azam yang sihat. Betul sebenarnya. Okey. Azam yang baik lah tu. Azam yang baik. Sebenarnya orang kata boroi tu comel. Tak. No judgement, Muiz. Please stop. No judgement. Tapi betul, pada saya sendiri lah. Sihat, sangat sihat. So dia ada maksudnya in order to dia get rid of boroi tu, dia buatlah contoh macam simple punya exercise pun tak apa kan, ataupun macam kita tak larat nak exercise, kita jadikan pemakanan yang sihat kan. Dari segi itu pun macam-macam cara sebenarnya. Okay, kalau saya nak share sikit lah, sebab saya pun juga orang kata dalam proses ni nak kurangkan
borrow juga ni. Nak share okey. sebagai share lah. Saya tak borrow, cuma just amalkan. Okay. Antara diet yang kita boleh amalkan adalah, orang kata, saya baca lah, ini sekadar kongsian. Okay. Kita boleh buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni adalah kita rasanya makan untuk 8 jam. Makan untuk 8 jam. Lepas tu air saja. Tiada makanan, tiada apa. Okey. So ikutlah Cik Nelson nak start pukul berapa. Yang saya personally, saya akan ambil breakfast saya pukul 10 and then end up sampai pukul 6. Last makan. Malam tak makan dah. Betul. Okey. So kita juga boleh kurangkan gula. Okey, dari segi exercise macam Cik Tira cakap tadi, exercise pun kena buat juga kan. Okey, untuk exercise kita boleh buat sit up, kita boleh buat plank. Okey, ni sembang-sembang lelaki kan. Okey, kita boleh buat sit up, kita boleh buat plank dan sebagainya lah. Betul. Banyak exercise, cuma kalau tak larat macam lompat bintang pun boleh. lompat bintang pun boleh. Jogging pun the best way. Betul, yes, betul. Exactly. Betul. Jogging like 5 kilometers per day pun okey. At least 3 kilometer. Tapi kan Muiz, kalau macam contohlah orang sekarang ni, yelah COVID pun kita tak tahu lagi, masih ada lagi di sekeliling kita. So kalau macam contohlah, kalau macam Cik Nelson ke ataupun yang dekat luar sana yang takut nak keluar rumah untuk exercise ke, boleh buat dalam rumah je sebenarnya kan. Betul, boleh buat dalam rumah. Yang tak ada simple-simple masalah. je. Simple-simple. Like macam kata brisk walk ke area koridor rumah ke, kalau duduk macam dekat kondominium kan, boleh brisk walk kat koridor. Betul. Kalau duduk yang rumah landed, boleh brisk walk kat depan rumah, pusing-pusing, tak ada masalah. Macam boleh jogging setempat dan sebagainya. Banyak cara. Boleh Google, boleh YouTube. Banyak lagi yang kita kata boleh jumpa kat dalam tu. Betul. Okay, so Tira, macam mana ni? Kita dah lama dah cakap ni. Itulah pasal kita nak itulah rasanya macam boleh kita concludekan lah kan. Dah nak conclude dah. Kalau macam kita tak ada apa-apa lagi komen ataupun tak ada apa-apa lagi soalan ke yang diorang nak share dengan kita, so mungkin kita boleh concludekan lah sikit sebelum kita mengakhiri sesi FB Live di tahun yang baru ni Muiz. Ni baru hari keempat tahun baru. Kita sesi FB Live tu kita nak betulkan sikit Sesi FB Live tu bukannya untuk tahun ni. Ini untuk minggu, untuk fasa yang adanya permulaan. Okay, ada lagi, jangan risau. Kalau rindu kami, insyaAllah ada je kami. Nanti akan datang kami akan buat FB lagi dalam masa dekat. Jangan risau. InsyaAllah, tak ada masalah. Okay, tapi untuk hari ni macam Cik Cira cakap tadi, kita terpaksa lah kata, bukan terpaksa. End live pula, end live ni. Kita biasanya kita berlangsung selama berapa jam? Selalunya kita 1 jam. Tapi kurang atau lebih tu itu terpulang pada kita sendirilah sebenarnya. Kadang-kadang ada, kalau contoh kalau macam FB Live sekarang kita buat bicara santai kan. Tapi kalau macam sebelum-sebelum ni ada juga kita buat macam yang formal punya. Maksudnya kita akan panggil, kita ada moderator, kita ada beberapa panel ataupun kita ada juga jemputan daripada panel daripada luar untuk mereka kongsikan berkaitan dengan topik pada hari itulah. Jadi Tira, mesti diorang nak tahu, kita punya viewers nak tahu bila FB Live seterusnya. So kalau sesiapa yang tengah menonton sekarang ni ataupun menonton selepas FB Live ni berakhir, suka untuk macam saya share lah sikit Muiz. FB Live kita ni selalunya akan berlangsung pada setiap hari Rabu jam 11 pagi lah. Mengikut keadaan dan mengikut kesesuaian, nanti kita akan bagi tahu di platform social media kita lah. Jangan lupa, macam cakap, jangan lupa like, comment and share, follow untuk update terkini. Any update, any program kami yang akan buat masa akan datang, kami akan update sehari sebelum, kami akan update awal. Update supaya korang boleh prepare dan freekan masa korang untuk masa tu. Untuk kita. Untuk kita orang dua ni. Bukan senang nak kita orang dua ni. Macam tu. So sebelumlah kami menutup sesi tirai hari ni. Melabuhkan tirai untuk hari ni. So Muiz ada apa nak cakap? Muiz share dulu. Apa yang nak conclude? Untuk conclusion lah. Macam buat karangan pula kan. Tak apa, dah biasa kan. So apa yang saya nak simpulkan hari ni, simpul mati untuk
Okey, teruskan. Jangan bagi saya ayat yang macam terkedu. Okey, teruskan. Okey, untuk apa yang saya boleh simpulkan hari ni, alhamdulillah kita dah berjaya kan. Dah berjaya buat FB Live. Okey, untuk first FB Live of the first week. Yes. First FB Live untuk first week. Betul. Dan for the Tahun first baru. time untuk tahun baru, Yes. tahun baru, Betul. nafas baru, hari Betul. baru dan sebagainya. Okey, pada siapa yang tak tahu sebenarnya Muiz ni adalah partner baru saya lah. Kalau tengok sebelum ni, partner saya bertukar-tukar. Jadi ini adalah partner terbaru saya. So harapnya dia kekal lah menjadi partner saya di dalam FB Live ni. Boleh Muiz Boleh, insyaAllah. Tak ada apa. Yang belakang-belakang cerita kita jangan cerita. Okey, teruskan Muiz. Boleh kita dah tutup ni. So saya harap apa yang kita bincangkan hari ni secara santai adalah tentang azam tahun baru. Kita dah bincang apa jenis-jenis azam. Okey, apa azam yang tertangguh, apa azam yang korang nak sambung hari tahun ni, apa cara atau plan. Kita dah dengar juga tips daripada Cik Tira, daripada saya sendiri juga tentang azam dan sebagainya. Okey, apa yang saya cuba sampaikan, okey, whatever you do in your life, apa yang kita nak buat, kita kena konsisten, kita kena sabar, kita kena teruskan buat. Okey, sebab saya pernah dengar satu quote ni orang kata kan, okey, you have to finish what you have started. Okey, tak seronok sebenarnya kita buat benda separuh jalan kan, tak seronok. Sebab kita pun rasa tak puas hati, kita akan rasa macam tak seronok bila kata satu perasaan yang macam tak complete bila kita tak habiskan apa yang kita dah buat tu. So, apa yang saya boleh cuba katakanlah. Okey, saya sendiri pun struggle dengan nak cuba completekan azam tahun baru saya. Saya doakan kepada kalian semua yang dekat luar tu, dan terima kasih juga yang pada komen-komen tu dan sebagainya, supaya korang sukses dan juga boleh capai apa yang korang impikan. Okey, Cik Tira ada apa-apa komen silakan. Okey, untuk saya pula, okey, itulah tadi selama nak dekat 1 jam ni kita orang bersiaran langsung. Kau dah macam TV dah. Bersiaran langsung okey di FB Live ni. Segala apa jua yang kami kongsikan kepada anda diharap bermanfaat lah. Okey, bermanfaat, dan juga paling penting bila kita nak mencapai sesuatu matlamat dalam hidup, yang penting usaha. Okey, usaha, doa dan tawakal. Dan saya teringat satu bait lagu Muiz, dalam bait tu saya quote di lagu. Saya advance sikit lah dari awak. Okey, tak apa. Okey. So dalam lirik lagu tu dia kata takdir tu telah tertulis. Okey, takdir telah tertulis, maksudnya perjalanan kehidupan tu perlu diteruskanlah. Kalau penat, kita berehat, tetapi jangan sesekali berhenti. Macam Muiz cakap tadilah. Okey. So even lagu ke drama? Lagu. Semua saya elaboratekan lah. Okay. Alright. So even sekecil-kecil benda yang kita buat dalam hidup pun, itu dikira sebagai azam juga jika kita konsisten nak capai apa yang kita nak lah dalam hidup. Alright. So nampak macam simple, tetapi impact dia insya-Allah satu hari nanti akan berguna buat diri kita dan juga buat orang sekeliling lah. Okey, jadi kami rasa itu saja untuk hari ini. Mohon maaf salah silap pertuturan kami pada hari ini. Okey, ini sekadar kongsi. Perkongsian secara suka-suka, santai. So itu sajalah daripada kami berdua, saya Tira dan ini kawan saya Muiz. So InsyaAllah nanti kita akan jumpa untuk next FB Live. Okay? Next FB Live. Okay, stay tune. Bye. Assalamualaikum. Bye.